Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada sahabat-sahabat Manigay Idaman. Okey, untuk maklumat anda semua, hari ini saya buat live secara langsung di pekarangan Hospital HUSM Kubang Krian Kelantan, yang mana bermula daripada semalam 19 November kami Manigay Idaman kita buka booth di USM Kubang Krian Kelantan. Jadi khas untuk mereka warga-warga HUSM yang berminat nak dapatkan khidmat untuk pakej bina rumah tata saya guna telefon abang. Boleh? Okey. Okey. Ada dulu. Okey. Okey, assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua follower-follower Manigay Idaman dan juga yang mana sedang menyaksikan live kami pada petang ini. Dan hari ini saya berada di pekarangan Hospital HUSM Kubang Krian Kelantan, yang mana untuk maklumat anda semua bermula 19 November 2023 semalam kami Manigay Idaman berada di pekarangan HUSM Kubang Krian Kelantan, yang mana kita akan buka booth selama 2 minggu. Booth ni untuk tujuannya untuk memudahkan terutama warga-warga yang bekerja di HUSM, mungkin tengah cari kontraktor nak bina rumah. Okey, boleh datang jumpa kami di laluan berdekatan dengan mesin ATM daripada tempat parkir awam. Di sini. Kalau anda jalan kaki, masuk ke laluan jalan kaki, kita akan jumpa pertama adalah Bank Islam. ATM Bank Islam. Okey, di sini. Dan jom kita tengok di mana lokasi booth kami Manigay Idaman. Okey. Bila anda berjalan masuk di laluan ni, di sebelah kiri pertama sekali selepas ATM Bank Islam, anda jumpa unit farmasi pesakit luar. Okey. Nampak unit farmasi pesakit luar. Dan terus melalui laluan ni. Okey. Kami berada di sinilah, di tempat orang. Okey, di sinilah booth kami. Jadi untuk mereka yang ada masa free ataupun ada masa lapang, okey, sambil-sambil datang ke pekarangan USM, okey, boleh jemput datang ke booth kami. Okey, boleh tak stand kita tu boleh tak sini? Ada soalan ke? Okey. Ni, dah jumpa. Okey, untuk maklumat tuan-puan, booth kami betul-betul berada dekat dengan perkhidmatan kesihatan eksekutif HUSM Poliklinik Pakar U-Science. Jadi mudahlah kalau nak cari, datang daripada ATM Bank Islam tadi, terus dia masuk. Dek lain sebelah kiri memang kita ada beberapa gerai jualan sini, dan kita ada gerai nombor yang ketiga. Anda boleh tengoklah banting bina rumah tanah sendiri, dan kita juga ada pakej untuk pakej solar. Kalau yang berminat nak pasang solar, kita juga ada pakej untuk pemasangan solar. Okey. Jadi okey, bagi anda yang berpeluang ataupun berkesempatan, terutamanya kepada staf-staf HUSM Kelantan yang berminat nak dapat khidmat bina rumah dengan kami Manigay Idaman, jadi anda boleh datang sini. Kita ada juga bawa buku plan koleksi plan untuk anda tengok contoh-contoh design banglo yang kita ada. Contoh design banglo yang ada. Okey. Jadi sambil-sambil lalu tu, ataupun tak semestinya warga USM, kepada orang-orang luar pun, kalau kebetulan ada kerja datang USM, boleh datang ke booth kami. Ataupun sesiapa sahaja yang nak mari, mungkin berdekatan dengan Kubang Krian, warga-warga Kubang Krian, ataupun warga-warga di sekitar Kapun Cica, Demik, dekat Panji, boleh mari ke booth kami USM untuk dapatkan khidmat konsultasi bina rumah secara percuma lah. Mudah saja. Jadi nak masuk parking tu, dia depan parking awam, laluan ATM Bank Islam. Kita selepas ATM Bank Islam tu, kami ada jabatan unit farmasi pesakit luar. Selepas unit farmasi pesakit luar, ada 2 gerai sebelum gerai kami. Mana kami gerai yang nombor ketiga.
Jadi untuk maklumat anda, kami akan berada di sini selama 2 minggu sampai 30 November 2023 nanti. Jadi hok mana ada masa free, betul mari USM ataupun memang dah berada tuan-puan yang bekerja di bawah HUSM ni, boleh datang jumpa kami untuk pertanyaan tentang pakej bina rumah lah. Okey, apa yang ada di pakej di gerai buku kami ni? Okey. Pertama sekali seperti yang saya tunjuk tadi, kita ada koleksi buku plan idaman. Ni bawah Malik Idaman, mana contoh plan-plan banglo yang kami dah buat, yang banglo klien kami. Jadi tuan-puan boleh tengok contoh-contoh plan banglo yang dah sedia ada, ataupun nak bina secara custom made design pun boleh, tak ada masalah. Jadi untuk proses bina rumah ni, Maligat Idaman kami buat berkonsepkan custom made design. Itu mengikut cita rasa dan juga bajet pelanggan itu sendiri. Okey. Jadi untuk bila datang ke buku kami, kita ada akan bagi satu brochure untuk package. Kita ada package gold dan package silver untuk package asas bina rumah. Yang mana package silver harga kita RM155 sekaki. Package gold kita ada RM160 sekaki. Ini adalah harga asas untuk package bina rumah. Okey. Dalam masa yang sama, kita akan juga bagi kepada mereka ialah proses bina rumah. Okey, di dalam proses bina rumah ni sebenarnya kita dah buat ringkasan ataupun summary berkenaan dengan flow-flow ataupun proses-proses yang terlibat untuk bina rumah. Okey, bermula daripada proses plan lantai, proses plan 3D, proses plan detail, proses untuk submission plan kepada PBT dan proses untuk urusan pinjaman dengan pihak lawyer lah. Okey, untuk urusan pinjaman ni dia akan dibuat oleh pihak lawyer, yang mana lawyer tu kita dah ada. Jadi tuan-puan tak perlu risau, tak perlu pusing nak cari mana nak cari lawyer, semua kita akan uruskan. Okey, untuk khidmat bina rumah ni yang kami buat ni adalah merangkumi keseluruhan daripada proses awal plan, proses untuk submission plan kepada PBT, proses untuk apply loan, permohonan loan, okey, proses untuk pembinaan rumah di tapak, dan juga apabila rumah siap nanti kita akan buat serahi kunci lah kepada pelanggan yang bina rumah dengan kami. Okey, jadi kok mana yang menonton siaran live petang ni, kalau ada sebarang pertanyaan nak tanya tentang bina rumah pun boleh amat dialu-alukan lah. Okey. Jadi bila datang ke buku kami, kita akan bagi proses bina ni, tuan-puan boleh tengok lah sedikit macam mana urutan-urutan ataupun flow ataupun proses aliran bina rumah ni dibuat. Bermula daripada proses plan lantai, proses plan 3D dan proses plan detail. Apabila selesai kerja-kerja plan detail komplit dibuat, kita akan keluarkan sebut harga bina rumah. Jadi untuk bina rumah ni macam saya bagi tahu tadi, kita Maligat Idaman ni kita buat berkonsepkan custom made design, iaitu mengikut cita rasa dan bajet pelanggan itu sendiri. Okey, nak tahu macam mana bajet? Okey, pertama, bila kita nak buat rumah mesti kita ada kos. Kos ataupun bila buat kos ni dia ada tiga jenis lah. Biasa pertama untuk proses loan kerajaan ataupun loan LPPSA, bagi khusus hanya bagi mereka yang bekerja di sektor kerajaan sahaja. Loan LPPSA ni tak boleh di-apply oleh orang yang bekerja di sektor swasta, sebab dia syarat kelayakan hanya untuk mereka yang bekerja sebagai penjawat awam sahaja untuk loan LPPSA. LPPSA ni apa dia? LPPSA ni adalah Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Nama lagi untuk sektor awam dah. LPPSA ni bagi mereka yang bekerja di sektor awam ataupun kerja kerajaan, ataupun staff government lah. Okey. Jadi untuk staff government dan juga badan berkanun. Setahu saya macam contoh di USM ni dia juga ada dia panggil badan berkanun. Ada yang badan berkanun ni boleh apply loan LPPSA, tapi ada badan berkanun tak boleh apply loan LPPSA, tapi dia ada loan staff. Tu tengok rujuk pada mana-mana agensi badan berkanun berkenaan lah. Tetapi kebanyakan kalau setahu saya HUSM ni boleh apply loan dengan LPPSA. Okey. Jadi yang kedua adalah loan perumahan bank.
Okey, untuk loan perumahan bank ni biasanya untuk mereka yang bekerja di sektor swasta ataupun mereka yang bekerja sendiri, berniaga, tetapi dia ada income tetap, ada slip gaji ataupun boleh bagi statement bank untuk 6 bulan statement bank terkini. Dia punya akaun cukup lengkap dengan SSM. Dia ada akaun daftar syarikat dan berdaftar sebagai pembayar income tax, membayar cukai lah. Dengan kata lainnya membayar cukai. Okey, jadi untuk apply loan bank, orang yang berniaga wajib ada SSM dan wajib berdaftar sebagai pembayar cukai. Tax dia punya income tax tu. Okey. Yang seterusnya, sekarang ni ada juga pilihan lain. Khususnya bagi mereka yang bekerja sendiri ataupun yang berniaga ni, iaitu SJKP. Gapo yang dimaksudkan dengan SJKP ni? Okey. SJKP ni adalah skim jaminan kredit perumahan yang mana baru sahaja diwar-warkan oleh pihak kerajaan, yang mana ada beberapa bank tempatan yang menawarkan skim tersebut. Jadi setahu saya tak semua bank yang buat, cuma yang bank-bank yang buat tu adalah. Ni bagi mereka yang khusus, mereka yang pertamanya susah nak buat dia berniaga, dia ada duit tapi dia tak ada tak lengkap dokumen untuk SSM, tidak bayar cukai, tapi dia ada duit, dia mampu nak bayar bulan-bulan tu. Boleh. Jadi mereka yang ada potensi tu boleh jumpa kami, boleh berhubung lebih lanjut lah macam mana proses-proses itu bermula. Cuma interest rate untuk SJKP ni dia lebih tinggi sikit daripada loan perumahan ataupun loan perumahan bank ni. Okey. Jadi untuk mereka yang nak bina rumah, saya bagi tahu dah lah, ada beberapa option pilihan lah untuk pembiayaan bina rumah. Jadi kalau ada setengah orang, ada juga yang kontak saya, "Cik, boleh kalau saya nak bina rumah, ada tak bayar rumah secara ansur regular ni?" Okey, secara ansur regular ni sebenarnya boleh, tapi kena faham. Bukan ansur regular ni di bawah, bukan bawah syarikat mahligat idaman lah. Okey, mana tuan-puan kena apply loan dengan bank ataupun dengan pihak kerajaan. Loan tu atas tuan-tuan sendiri lah. Cuma untuk proses loan perumahan ni, dia ada beberapa prosedur yang perlu kita buat. Contoh pertama, kita kena ada plan yang diluluskan oleh arkitek. Yang kedua, kita kena ada surat kelulusan pembinaan daripada pihak PBT dan juga ataupun panggil pihak majlis lah. Kalau kita di Kelantan ni pihak majlis, itu perlu ada. Jadi untuk proses dokumen berkenaan, kita ada kos yang perlu tuan-puan bayar peringkat pertama untuk proses plan. Okey, tu cara kami lah Mahligat Idaman. Okey, kalau tuan pemahir kata nak buat rumah bayar asuransi bawah Mahligat Idaman, memang kita tak ada. Kita adalah syarikat swasta yang tidak dibiaya oleh mana-mana agensi kewangan lah. Jadi kena faham, kita tidak ada loan bawah kita. Jadi kita ada loan yang boleh dibuat adalah untuk loan perumahan bank. Okey, jadi kalau tuan-puan kerja swasta, kita boleh cek dengan bank. Kalau kerja KJL, kita boleh cek dengan loan LPPSA. Okey. Jadi untuk loan LPPSA pula, dia ada dua dah. Pertama, loan pertama, lepas tu loan perumahan kedua. Okey. Loan perumahan pertama ni khusus bagi mereka yang belum apply loan bank. Belum apply loan perumahan, bina rumah, dia boleh apply lagi. Mungkin mereka dah ada tanah sendiri, tak kira lah. Sama ada tanah tu diberi oleh orang tua ataupun oleh tanah pusaka daripada ibu bapa, daripada tok kau, daripada pak saudara kau, terpulang lah. Okey. Ataupun tanah tu memang dia beli sendiri. Mungkin sama ada dia pernah buat loan LPPSA untuk beli tanah, ataupun dia pernah beli loan personal loan dengan bank untuk beli tanah dia sendiri, dan kemudian dia nak bina rumah. Jadi tak kisahlah, kita boleh gunalah. Kalau bekerja KJL, boleh apply loan bank. Kalau bekerja KJL, boleh apply loan LPPSA. Kalau yang bekerja swasta, boleh apply loan dengan bank lah. Jadi peringkat pertama penting, kita semok dulu loan bank. Kalau nak buat dengan bank, kita semok dulu loan dengan bank. Berapa jumlah kelayakan anda lulus untuk buat loan perumahan tersebut. Untuk staf yang bekerja kerajaan pun sama. Peringkat pertama, kita perlu semak dulu loan LPPSA, berapakah jumlah maksimal loan yang lepas dan berapakah jumlah potongan bulan ni.
daripada jumlah loan tersebut. Contohnya loan yang kita nak ambil tu RM 300,000. 300,000. Okey, dengan 300,000 ni untuk tempoh maksimum 30 tahun ataupun 35 tahun. Okey, berapa bayaran bulanan yang perlu dibayar dengan loan tersebut. Jadi ni penting kita buat semakan awal kerana kita nak pastikan tuan-puan tidak terbeban nak bayar bulanan nanti. Tu penting dah. Jangan ingat kita ada gaji tetap, kita boleh bayar belaka. Tapi sebabnya kita kena kira. Kita komitmen bulanan macam-macam yang kita ada. Komitmen pertama, orang yang ada loan kereta. Mungkin kena bayar loan bank dan kereta tiap-tiap bulan. Mereka yang duduk rumah sewa, nak bayar sewa rumah. Okey, untuk perbelanjaan bulanan. Jadi tu perlu diambil kira, penting. Jadi sebelum mana kita buat plan rumah, kita semak dulu loan berapa loan perumahan yang layak anda buat. Supaya nanti kita untuk buat plan, kita tidak kisah besar mana plan rumah yang tuan-puan nak buat. Janji untuk pembiayaan nanti anda tidak ada masalah untuk dari segi pembiayaan untuk biaya bina rumah tersebut. Okey. Jadi sebab itulah peringkat pertama pihak kami akan minta dulu slip gaji bagi mereka yang nak buat loan KJL ataupun loan bank, loan perumahan bank. Kalau kerajaan kita boleh guna untuk sebulan. Kita boleh check dengan LPPC untuk payslip sebulan. Tapi kalau untuk orang yang bekerja swasta ataupun KJL sekalipun, kalau kita nak check loan dengan bank, paling kurang kita kena ada 6 bulan slip gaji, 6 bulan slip gaji yang terkini untuk kita semak pinjaman perumahan ataupun loan tersebut dengan pihak bank. Jadi bank nak tahulah. Jadi bila kita nak semak loan perumahan dengan bank pula, okey, daripada selain daripada slip gaji yang tuan-puan bagi 6 bulan tu, tuan-puan kena bagi info detail lah kepada kami. Contoh ataupun kepada saya ataupun tim saya. Sebab apa? Contoh, tuan-puan ada potongan di luar untuk pinjaman ataupun loan kereta. Yang kedua, tuan-puan ada buat loan peribadi tapi tak masuk dalam dia punya slip gaji tersebut. Jadi, hak tu tuan-puan kena royak lah. Kena maklum kepada kami supaya kami boleh bagi detail yang tepat kepada pihak bank. Ataupun bagi mereka yang nak buat loan bank, dia boleh pergi direct ke bank nak check. Atau dia boleh hubungi sendiri bank. Okay, dia bagi penyataan yang boleh terkini sama ada slip gaji. Kalau ada mereka ada slip gaji, kalau mereka yang berniaga sendiri nak buat loan bank, nak check loan perumahan ni, dia kena cetak penyata bank 6 bulan terkini. Ataupun kalau tak silap saya lah, loan ni dah canggih, kita boleh guna e-bank ke, kita boleh buka aplikasi, kita boleh print statement bank daripada dia punya electronic banking tersebut, mana-mana bank lah. Jadi terpulang kepada bank masing-masing. Jadi print akaun yang kita masuk duit bulan-bulan tu. Contoh kita buka, katakanlah tuan-puan ada perniagaan jual goreng pisang. Okey. Mungkin ada orang suka orang jual goreng pisang. Tapi kalau kita jual goreng pisang, kita masuk duit secara tetap bulan-bulan melalui akaun bank tersebut. Ataupun lagi comel, kalau dia buka akaun semasa, current account bawah untuk yang berdaftar di bawah perniagaan. Contoh dia ada SSM, buka perniagaan Midah Enterprise, jual goreng pisang ada Midah Enterprise. Dari bawah Midah Enterprise tu dia buka akaun semasa, dan dia buat bulan-bulan duit jualan dia tu dia masuk semua baik tiap minggu ke tiap hari tu tiap bulan dia. Jadi ada rekod duit keluar masuk dalam bank. Jadi bank boleh ambil kira lah tersebut duit income kita berapa yang layak berdasarkan income tersebut dengan loan kita nak buat. Jadi satu lagi macam yang saya beritahu tadi, dia nak tahu gapo komitmen kita boleh-boleh, bank kena tahu. Jadi tuan-puan kena bagi maklumat detail lah bagi memudahkan kita untuk buat semakan loan tersebut. Jadi bila dah tahu loan, anggaran bajet loan, contohnya kita dah semak dah tahu dah loan tu kita lepas 300,000. Okey. Jadi dengan 300,000 ni lah kita nak buat banglo, kita nak bina banglo. Jadi berdasarkan 300,000, pihak kami akan decide lah berapa keluasan plan rumah yang boleh dibuat berdasarkan dengan bajet 300,000. Contohlah kita ambil rumah banglo dengan berkeluasan 1,900 kaki persegi ataupun 2,000 kaki persegi. Kita boleh buat untuk 4 bilik tidur, 3 bilik air dengan bajet 300,000. Okey. Jadi
plan lantai tersebut perlu kami akan draft lah. Jadi semasa nak draft plan lantai, kita perlukan salinan geran tanah. Jadi tuan-puan bila nak buat rumah dengan kami, kena sediakanlah salinan geran tanah tersebut. Jadi rujuk kembali, bila kita nak buat pinjaman perumahan untuk bina rumah, okey, pertama pastikan geran tanah anda berstatus bangunan. Dia di muka surat pertama gerai tu, dia ada maklumat gerai di sebelah atas. Dia tulis nombor log, dia tulis gerai tu gerai booking ataupun gerai hak milik sementara. Tu tertulis lah. Tengok dia. Contoh dia akan tulis nombor log, berapa keluasan tanah, status. Kita ataupun kategori penggunaan tanah. Tu penting. Bila awak nak buat loan, awak kena check. Gerai tu pastikan dia status bangunan kediaman ataupun status bangunan. Jangan status selain daripada bangunan. Sebab nak loan, kita nak submit plan ke majlis tengok bila gerai tanah kita status bangunan, dia akan ada bawah tu syarat kepentingan ataupun sekatan kepentingan di bawah gerai, di bawah sekali. Dia akan tulis tanah ini diluluskan untuk tujuan untuk pembinaan bangunan kediaman dengan syarat-syarat yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, itu syarat kepentingan. Tapi kena tengok juga syarat mungkin dalam gerai tanah tu ada syarat sekatan kepentingan. Tu kena kelih detail supaya saya takut nanti gini buat plan, sudah plan nak submit, ada sekatan kepentingan yang kita tak menyebabkan kita tak boleh buat rumah tersebut tanpa melalui kebenaran daripada pihak-pihak tertentu. Tu biasa akan ada. Kalau macam saya ni dah banyak kes yang kita dah jumpa. Jadi ada macam-macam lah. Mungkin tanah tu tanah yang diberi oleh pihak kerajaan. Macam contohnya diberi oleh Felda. Tanah ni tak boleh ditukar nama ataupun dipindah milik selama tempoh 10 tahun ataupun tak boleh digadai. Tetapi dia ada syarat dia. Dengan kebenaran pihak berkuasa ataupun pengurusan tempatan. Tu dia biasa dia akan ada lah syarat-syarat yang dia nyatakan dalam gerai tersebut. Jadi bila penting, bila nak buat loan bina rumah ni, kena status gerai tanah tu bangunan. Okey, macam mana pula kalau status gerai tuan-puan tu pertanian? Okey, kalau gerai tanah tuan-puan tu berstatus pertanian, okey, pastikan tuan-puan pergi buat proses ubah syarat. Mana proses ubah syarat ni kita boleh mohon melalui pejabat tanah yang berdekatan lah. Tanah mana biasanya kita buat ni, contoh tanah kita ada Tanah Merah, kita boleh buat pejabat Tanah Merah. Kalau tanah kita Kota Baru, bawah Kota Baru, kita boleh buat pejabat tanah Kota Baru ataupun mana-mana lah di tempat tu ada. Okay. Jadi kita boleh buat permohonan ni. Jadi untuk ubah syarat ni dia ada masa. Dia ada masa dah. Tak silap saya paling minimum 6 ke 8 bulan paling minimum. Kemungkinan akan lebih. Tu kena cek sendirilah dengan pejabat tanah berkenaan di tempat tuan tu. Di Kuala Kerang ke, di Kumaceh ke, di Pasir Putih ke, tu kena cek lah berapa lama tempoh yang dia ambil untuk ubah syarat. Biasanya walik kita jumpa tu 6 ke 8 bulan dan ada yang setahun ke lebih pun ada. Tu betul lah. Bila jadi gini isunya, kita nak proses loan, kita nak proses submit plan ke PBT, dan kita nak proses gadaian gerai tu nanti. Jadi kalau untuk proses kita nak ubah syarat ni, okay, untuk proses submit PBT tak ada masalah, boleh buat seperti biasa. Jadi plan tu kita boleh guna resit yang kita buat ubah syarat tersebut, kita lampirkan sebagai bukti. Maknanya proses ubah syarat ni kita telah buat. Dia ada nombor file. Maknanya orang majlis akan tahulah mana bahawa tanah ni, gerai tanah kita ni telah diproses untuk ubah syarat. Jadi untuk itu dia akan luluskan lah. Kalau tak ada apa-apa masalah ataupun komen-komen, dia akan luluskan seperti biasa lah. Cuma bila kita keluar surat kelulusan pembinaan ni, kita nak apply ataupun nak mohon untuk pinjaman perumahan. Okey, bila kita nak mohon pinjaman perumahan, kita kena tunggulah gerai tanah tadi siap, proses ubah syarat tersebut siap dibuat. Okey. Kalau tak siap, maknanya kita kena tunggulah sampai dia siap. Jadi kena follow up
tuan puan ihok pergi buat ubah syarat ni, pastikan anda follow up dari masa ke semasa untuk proses ubah syarat. Pastikan untuk proses ubah syarat tu berjalan dengan lancar. Saya takut nanti kata ni boleh, takut jadi ke 8 bulan ke setahun, sebab mungkin ada apa-apa masalah yang ditapak kita tu. Okey. Yang ketiga, bila kita pergi ubah syarat, kalau tanah tuan puan dia tanah pertanian, pastikan tuan puan kena tengok ada simpanan jalan ataupun hak lalu lalang ataupun orang panggil ROW. Okey. Kebanyakan saya jumpa kalau tanah tu tanah dah lok banglo, tak ada masalah. Tanah lok banglo yang dipecah lok, memang juruko akan buat lalu reserve simpanan jalan tu akan ada dalam gerai tanah. Tetapi bagi tanah yang berstatus pertanian, kebanyakannya tak ada jalan. Walaupun ditapak, kita pergi tapak ada jalan nak masuk, tetapi dalam gerai tanah tersebut dia tidak ada hak lalu lalang ataupun rekod plan dia lalu simpanan jalan itu tak ada dalam gerai tanah. Dan tak ada dah dalam rekod pejabat tanah, dengan kata lain tak ada dalam rekod pejabat tanah. Jadi sekiranya tak ada, tuan puan kena mohonlah hak lalu lalang tersebut. Jadi hak lalu lalang itu contohlah, nak buat jalan, kita kena lalu tanah orang, tanah jiran sebelah, lok sebelah. Jadi situ penting tuan puan kena pergi cari tuan tanah, tuan hak tanah lok sebelah tu, siapa tuan dia. Jadi minta kebenaran lah, minta kebenaran, bincang sama ada kita ni nak dia, kita nak buat rumah, jadi kita kena buat jalan, simpanan jalan. Jadi kita terpaksa ambil tanah cik lah untuk buat simpanan jalan ni. Kita nak minta kebenaran. Biasanya bila nak minta kebenaran pun, kita kena pergi ukur lah berapa jarak yang kita nak kena ambil, berapa luas tanah yang kita ambil, dan biasanya perlu bayar lah. Sebab gini, kalau kita nak ambil free, kalau adik-beradik, mungkinlah adik-beradik atas dasar kata ihsan lah. Ihsan mungkin dia bagi free lah. Tetapi setengah orang macam tu, kalau melibatkan orang luar, takkan dia nak bagi free-free tanah dia deh. Mestilah kita kena bayar. Jadi kos untuk berapa kena bayar tanah dia tu bergantung kepada berapa keluasan yang kita ambil. Dan tuan puan kena cek dulu nilai harga tanah tersebut, luk tanah dia tu berapa ya sekaki. Contoh tanah dia ni kita cek dengan penilai. Nak cek harga ni kita kena cek dengan pihak penilai swasta ataupun penilai JPPH lah. Tapi kalau saya biasa, saya lebih refer kepada penilai swasta, penilai luar. Sebab harga dia lagi tinggi lah dia nilai. Sebab pernah saya berlaku isu dia, customer saya nak mohon ROW, jadi terpaksa lalu tanah jiran sebelah. Jadi bila kita telefon tanya JPPH, harga ataupun ikut nilai jabat tanah, harga nilai amat rendah lah, amat rendah. Tapi kalau tuan setuju tak ada masalah. Tapi kalau tuan tersebut bila rendah ni, boleh katakan jarang lah orang setuju. Jadi bila kita sembuk balik, saya cek balik nilai dengan pihak penilai swasta, ataupun penilai hartanah swasta luar lah, harga dia lebih tinggi. Dan bila saya inform balik, mana tu kita jadi orang tengah lah kepada tuan pelanggan kita dengan tuan tanah tersebut. Kita inform, ikut nilai harga swasta, harga dia banyak ni. Bila dia dengar harga penilai swasta banyak ni, maka tuan tersebut setuju daripada nilai harga asal yang diberi oleh pihak pejabat tanah. Itulah. Jadi tuan puan situ, tuan puan kena keluarkan kos lah nak bayar tanah dia untuk buat ROW ataupun simpanan jalan ataupun hak lalu lalang. Dan bila nak buat, bukan setakat kita pergi bayar, kita kena ambil borang di pejabat tanah dengan dia ada bahagian untuk hak lalu lalang jabat tanah. Bila kita nak jumpa dengan pegawai in charge untuk bahagian hak lalu lalang, jadi dia akan bagi borang dah guide kita berapa yang perlu diisi, berapa dokumen yang dia perlukan. Contohnya kita kena plot lah lakar sikit, ataupun yang kalau lebih comel, tuan-tuan kelantik jeruko, biar jeruko dia tanah batu sepadan mana-mana untuk hal lalu. Tetapi nak tanah pun atas persetujuan tuan tanah tersebut lah. Bila dah setuju sama-sama, dah kata dah capai kata sepakat, mana sama
hok tuan tanah sebelah nak bui, dan kita boleh buat, dan kita latih jurukul dan kita bayar kos tersebut. Jadi situ ada kos, penting lah. Sebab apa, nanti kita nak buat rumah, tanah ada, tanah pertanian, ubah syarat dah buat ubah syarat, dan ada masa dah tuan tunggu, tapi tak boleh nak ambil plan disebabkan tak ada hak simpanan jalan tersebut. Jadi pihak majlis, bila kita buat plan rumah, kita nak submit plan tersebut kepada PBT, syarat dia nak kena ada hak lalu lalang ataupun simpanan jalan. Itulah yang kita biasa kita lakukan lah, berhadapan dengan bermacam-macam kerana nak bina rumah ni. Jadi kalau macam untuk pemaju yang jual rumah siap, dia ada halangnya dan dia ada cabaran dia sendiri, dan kepada kontraktor nak bina rumah atas tanah sendiri ni pun dia ada cabaran dan ada macam-macam raga yang kita jumpa. Tanah ni lagu ni, tanah ni perlu nambung. Bila nambung ada tanah tu dia kena buat benteng. Jadi bila nak buat benteng ada kos pula. Tu kita cerita di lain hari lah pula untuk kos tu. Jadi kalau tuan ni, kalau tuan puan ada hajat ataupun terus cari kontraktor nak bina rumah, okey, sebenarnya kita buka booth di HUSM ni, boleh mari dah. Boleh mari jumpa kita bincang ke sini, ataupun kalau rasa tak selesa nak jumpa sini, kita buat temu janji, kita pergi office kami. Office rasmi kami di Bandar Baru Tunjung, Kota Baru Kelantan. Yang mana kalau nak pergi Bandar Baru Tunjung tu, office kami dia dekat dengan My Demo Tunjung. Kalau kita daripada Wakacik Ye, kita duduk My Demo sebelah kiri, Malaikat Idaman office kita duduk di sebelah kanan jalan. Jadi mudahlah, kalau tak jumpa, cik boleh kontak kita. Saya ada tak nombor kontak saya dengan nombor saya Cik Faizal tu, kita ada kontak dalam post ni, ada nombor telefon, boleh hello kita dah. Kalau kata kebetulan rumah duduk ke Bekia, malah nak pergi Bandar Baru tu, boleh mari sini dah. Tanah orang area Wakastek, dekat area Kebekia, Demi, Panji ataupun Kawasan Binjai Binjai. Kalau nak pergi kau tunjuk makin jauh, sebenarnya 2 minggu ni kita ada sini, boleh mari dah. Tak rugi dah. Dan apa yang istimewanya, loan ni kita ada promosi year and sale. Kita tak saya terlepas dah. Promosi year and sale. Boleh tu cari dak dia punya brochure tu jap. Okey, ada pertanyaan daripada Cik Amirah Nasri. Cik, student ada open internship tak untuk student? Okey, untuk maklumat Cik Amirah Nasri, ada. Cik boleh hubungilah nombor office kami untuk buat permohonan tersebut. Biasanya permohonan ni kita akan ada student intern ada. Biasa melibatkan student yang mengaji bahagian civil, engineering, seni bina, ataupun berkaitan dengan pengurusan kejuruteraan bangunan lah, pengurusan civil ke, ataupun kalau mungkin ada bidang-bidang lain ke berkaitan dengan pembinaan construction. Okey, macam saya tadi, ni kita berjalan langsung adalah promosi yang year end sale. Year end sale itu yang sesiapa yang bina rumah dengan kami untuk bulan ni, kita ada cabutan bertuah menanti anda. Cabutan bertuah ni bagi mereka yang bina rumah, bayar buka file bina rumah dengan Malaikat Idaman, okey, berpeluang untuk memenangi hadiah cabutan bertuah. Okey, tempat pertama, hadiahnya berupa sistem solar rumah, bukan lampu solar, bukan kipas solar ni. Sistem solar untuk sistem elektrikal rumah, boleh guna lampu, kipas semua. Okey, saya kos civil engineering, insya-Allah boleh Cik Amirah dah. Cuma kena kontak nombor, hantar permohonan, sebab untuk civil, student praktikal ataupun intern, kita ambil tak ramai. Kita akan ambil mengikut berapa keperluan semasa sahaja dah. Siapa cepat dia yang dapat. Okay, tapi insya-Allah untuk budak intern memang ada lah. Okey. Berbalik kepada ni, tadi kita ada cabut tabel tengah ni. Okey, tempat pertama saya bagi tahu tadi adalah pemenang tempat pertama bakal memenangi sistem solar bernilai RM80,000. Okey, sistem solar ni manakala kita buat ni, dia boleh menjimatkan kadar penggunaan bil TMB di rumah kita.
Sebab apa? Sebab kita generate sistem elektrikal berdasarkan melalui panel solar ni. Jadi tuan-puan boleh cut cost untuk bayar dia punya BTMB bulan-bulan. Contohnya biasanya rumah mereka rumah banglo besar lah. Banglo besar pakai aircon 3-4 unit. Mungkin bilik banyak, poin lampu pun banyak, dan bil elektrik boleh mencecah RM500 sebulan, boleh mencecah sampai RM1,000 sebulan. Jadi ni Maligat Idaman ada bawa, kita ada sempena USA, orang bina rumah dia bakal memenangi sistem solar. Jadi kita tidak terbebel lah. Kalau biasa, kalau nak bubuh biasa ni, nak install pun boleh luar. Kalau orang ada rumah dah, nak install pun boleh kontak kita dah. Okey, jadi tempat kedua pula. Tempat kedua, cabut betul ni akan memenangi set curtain jenama bagus bernilai RM10,000. Jadi bina rumah bakal benda lasik. Ada lasik dah boleh. Okay, jadi tempat ketiga pula, tempat ketiga adalah barang emas 916 bernilai RM3,000. Ni untuk cabut betul ni khas bagi mereka yang bina rumah pada bulan ni. Dia secara automatik, tak payah isi borang apa, secara automatik dia dah layak untuk masuk kontes ni untuk sepenuhnya essay. Dan sekiranya mereka tak bertuah, tak ada tuah, cabut-cabut tak kena nombor dia. Okey, tuan-tuan jangan bimbang. Hak mereka buat bayaran buka faiz, tak buat pelangan Maligat Idaman dah, dia akan secara automatik akan memenangi hadiah berupa unit penhawa dingin ataupun aircon rumah. Mana kita akan bagi 1 unit lah untuk kepada mereka yang bayar buka file dan jadi dah start buat pelangan rumah dengan kita. Okey. Jadi tu seperti itulah. Kalau ada apa-apa pertanyaan, kalau kata nak jumpa moleknya, kalau nak dapat khidmat konsultasi bina rumah secara lebih detail, secara lebih terperinci, sebaiknya tuan-puan mari kebun kami di USM Kota Baru, di USM Kebakian ni, ataupun boleh terus walk in ke office kami di Bandar Baru Tunjung. Okey, esok kita akan gilir Cik Nadia akan duduk sini, saya akan duduk office dengan Cik Faizal, Cik Nadia akan duduk sini lah. Dan seterusnya kita akan jumpa dengan Zira. Mana tim kita akan bergilir-gilir, mana boleh jumpa tiap hari selama 2 minggu sehingga 30 November nanti last. Kita akan duduk sini di USM Kubang Krian Kelantan. Jadi yang mana masuklah kita hari ini, saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada anda semua kerana support Maligat Idaman. Jadi kalau anda nak bina rumah, nak tanya pasal bina rumah, nak tahu kos bina rumah dan nak tahu proses-proses yang terlibat untuk bina rumah, boleh kontak nombor yang saya tinggalkan, nombor di atas InsyaAllah kita akan cuba bantu, cuba guide. Pada Cik Amirah Nasri tadi nak mohon intern, boleh dah, boleh kontak nombor kami itulah untuk dapatkan cara untuk berurusan untuk permohonan intern tersebut. Okey, Cik Emma Zimi, terima kasih kerana menyaksikan live kami. Cik Lam WK, Cik Upi Wulan, terima kasih kerana masuk live kami ini. Okey, untuk sebelum itu saya rasa kita nak tunjuklah sedikit plan, contoh plan banglo kepada anda semua sebelum kita akhiri live ni. Jadi kalau anda berminat nak bina rumah, okey, boleh mari jumpa kami lah. Okay, ni plan sebuah banglo yang berkeluasan 1,900 kaki. Dia ada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Keluasan dia 2,953. 2,953 kaki. Dia ada 4 bilik tidur, 3 bilik air. Ni ada satu contoh plan banglo. Ni banglo ni khusus bagi mereka yang tanah melebar dia boleh buat banglo besar ni macam ni. Ni adalah contoh-contoh plan rumah yang dah kita buat. Okey, next kita nak tunjuk plan kedua. Banglo yang berkeluasan 2,702 kaki persegi, yang mana banglo ni ada 4 bilik tidur juga, 3 bilik air. Ni dia. Ni 2,700 memang agak besar lah setiap ruang akan jadi. Dengan keluasan 2,700. Ni banglo dia. Okey, jadi kalau anda bajet tak besar,
bajet tak besar tak apa, jangan risau. Kita ada juga plan yang untuk rumah-rumah yang tak besar lah. Jadi rumah yang bawah, average bawah 300k. Macam mana agak-agak banglo dapat? Okay. Ni. Okay, banglo ni adalah banglo berkeluasan 1572 kaki persegi. Walaupun 1500 dia ada 4 bilik tidur, dia ada 3 bilik air dah. Ni banglo yang kami dah bina di Kuala Nerus, Terengganu. Ni dia punya, kalau anda tengok dia punya seni bina pun gini, bercirikan konsep tradisional Terengganu lah. Okay. Jadi untuk Terengganu biasa dia akan ada kayu tunjuk langit. Ni kayu ketupan biasanya akan ada lah. Dan di Kelantan pun dah famous dia punya kayu tunjuk langit ni pun ramai dah orang apply, orang guna untuk hiasan pada body rumah. Ni contoh banglo. Kalau bajet anda tak sampai 300,000 nak buat banglo, boleh, tak ada masalah. Sebab plan banglo kami Mahligai Idaman ni kita buat berkonsepkan custom made design. Itu mengikut cita rasa dan juga bajet pelanggan. Okey, yang mana masuk hari ni saya ucapkan ribuan terima kasih dan semoga saya doakan semoga tuan-puan semua sihat walafiat, dimurahkan rezeki, panjang umur dan diberikan keluarga yang bahagialah. InsyaAllah yang belum ada rumah tu mungkin satu hari sampai rezeki, sampai masa kita untuk bina rumah. Jadi jangan lupa yang belum follow Mahligai Idaman boleh follow Mahligai Idaman. Yang mana nak cari kontraktor nak bina rumah boleh jumpa kami lah untuk dapatkan khidmat konsultasi bina rumah secara percuma sahaja. Okey, untuk itu saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi dan sekian sahaja live untuk daripada saya pada petang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat bina rumah, ingat Mahligai Idaman. Okey.